kita belum lagi mengalami unsur api. Jadi berhati-hati dengan unsur api. Ini sahaja yang belum berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak berniat untuk menakut-nakutkan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kepada anda semua ke channel Jejak Alam Misteri bersama dengan saya Ustaz Tabib Ali. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana anda telah menonton video-video di channel ini. Semoga anda beroleh manfaat dan kebaikan daripadanya. Sebelum itu, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita dan rakyat Malaysia yang menghadapi musibah pada awal tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, daripada Dikau kami datang dan kepada Dikau jua kami kan kembali. Ya Allah, daripada Dikau kami datang dan kepada Dikau jua kami kan kembali. Ya Allah, daripada Dikau kami datang dan kepada Dikau jua kami kan kembali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kepada kami pahala di dalam musibah ini, dan kurniakanlah kepada kami ganti yang lebih baik daripada kerugian yang kami alami akibat daripada musibah ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akan takziah kepada anda, kepada orang Selangor dan orang Perak, termasuk juga orang Kuala Lumpur yang menghadapi musibah yang berkaitan dengan ribut, hujan batu dan pusaran angin yang kuat. Sabda Nabi SAW, tidaklah seseorang hamba itu mengucapkan kalimah tarjih dan doa sebagaimana yang telah kita lantunkan tadi, melainkan akan diberi pahala dan diberi ganti yang lebih baik. Fenomena cuaca ekstrim tahun 2022 ini merupakan satu fenomena yang sangat mengejutkan semua pihak. Baru saja dalam bulan Disember tahun lepas, rakyat Selangor dan rakyat Malaysia telah menghadapi hujan banjir dan hujan lebat. Mengikut Jabatan Meteorologi, pusaran angin kuat ini berlaku akibat cuaca kering, lalu menyebabkan tiupan angin kencang sehingga mewujudkan awan cumulonimbus, lalu membentuk apa yang disebut sebagai belalai darat. Pusaran angin yang kuat yang disebut sebagai belalai darat ini boleh menyebabkan bumbung dan atap rumah terangkat, boleh menyebabkan kemusnahan harta benda. Menurut Jabatan Meteorologi lagi, pusaran angin kuat belalai darat ini pernah berlaku di negeri Kedah pada tahun 2014, Pulau Langkawi, di Pendang dan sebagainya, dan dikatakan ia lebih teruk berbanding yang berlaku baru-baru ini. Namun demikian, bagaimana pula pusaran angin kuat yang berlaku di Selangor yang menyebabkan bumbung terangkat, menyebabkan harta benda rosak. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini belalai darat. Ini adalah satu fenomena cuaca ekstrim yang tidak dapat dijangka oleh sesiapa, termasuk Jabatan Meteorologi sendiri. Sebab kalau kita baca ramalan cuaca, akhirnya dinyatakan tertakluk kepada perubahan yang mutakhir. Jadi ramalan itu tidaklah bersifat tepat, melainkan terdapat data-data yang terima dari semasa ke semasa dan kejadian alam yang berlaku. Sebelum itu saya minta maaf, fenomena air surut sepenuhnya di Pulau Pangkor, Perak bukanlah musibah kerana tidak membabitkan kerugian dan kehilangan jiwa ataupun kerosakan harta benda sesiapa. Namun demikian, fenomena air surut sepenuhnya ini sangat membimbangkan kita. Hal ini kerana antara tanda-tanda tsunami adalah surutnya air laut dengan mendadak satu kawasan, membolehkan orang ramai menyeberang
ke Pulau Giam dari pantai Teluk Nipah pada jarak 400 meter hanya dengan berjalan kaki, telah menarik perhatian ramai orang yang mengambil kesempatan untuk menyeberangi lautan kering. Namun awas, sebagaimana kisah sewaktu Fir'aun mengejar Nabi Musa, laut terbelah, dan sesudah laut itu terbelah, laut itu bercantum dengan tiba-tiba lalu menenggelamkan apa yang ada di laluannya. Namun demikian, fenomena air pasang surut ini adalah satu fenomena yang biasa berlaku setiap tahun. Jadi dia bukanlah satu musibah. Namun demikian, ia haruslah diawasi dan diwaspadai. Kerana apa? Antara tanda-tanda tsunami seperti mana yang dikeluarkan oleh pihak berwajib adalah air yang surut tiba-tiba. Apakah firasat saya, tuan-tuan, perempuan dan rakyat Malaysia sekalian yang dikasihi oleh Allah, apabila saya merenung musibah dan fenomena unik yang berlaku pada negara kita, saya telah diberi firasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta alam ini, berhati-hati dengan unsur api. Dan juga di dalam kajian ilmu perubatan dan juga kajian ilmu perubatan tradisional, di dalam pelbagai kebudayaan, unsur tanah, air, api dan angin adalah 4 unsur yang membentuk alam ini. Kita sudah menghadapi musibah dalam bentuk ribut, pusaran angin yang kuat, banjir yang teruk. Kita belum lagi mengalami unsur api. Jadi berhati-hati dengan unsur api. Ini sahaja yang belum berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak berniat untuk menakut-nakutkan anda. Sejak daripada banjir tahun lepas sehinggalah awal tahun ini, musibah ini berlaku secara berterutan. Justru kita kena berwaspada dengan unsur alam yang seterusnya, iaitu api. Api ini bukan merujuk semata-mata api yang kita lihat, tapi juga boleh merujuk kepada unsur api itu, iaitu hangat, panas. Dan apabila dikaitkan api dengan unsur alam, dikaitkan dengan matahari, boleh juga berlaku ribut corona ataupun ribut matahari yang boleh memberi kesan kepada bumi, dan juga boleh berlaku kemarau yang sangat teruk pada tahun ini. Berdasarkan ramalan-ramalan kaji cuaca yang telah dikeluarkan sebelum ini, taburan hujan di negara kita berkemungkinan akan kurang daripada biasa pada bulan-bulan yang mendatang dan seterusnya. Pendek kata, akan berlaku kemarau. Walaupun perkara ini memang sudah biasa berlaku di negara kita, namun dengan keadaan cuaca yang ekstrim akibat daripada kesan pemanasan global, kita harus berhati-hati. Kemarau yang ekstrim menyebabkan kurangan air yang sangat drastik, boleh menyebabkan kebakaran hutan yang sangat luar biasa. Sebagaimana banjir yang biasa berlaku sebelum ini telah mewujudkan kepala air, dan banjir yang sangat teruk yang tidak pernah berlaku sebelum ini di kawasan-kawasan pantai barat yang kita tidak jangka akan berlaku. Jadi unsur angin sekarang ini yang sedang melanda di Perak, di Selangor, di utara negara kita, haruslah kita berhati-hati dengannya. Pada firasat saya, unsur api yang perlu kita waspadai pertama sekali, unsur kemarau yang sangat dahsyat. Walaupun kitab Tajul Muluk adalah sebuah kitab yang banyak dikufur ataupun disyirikkan oleh setengah orang, dalamnya terdapat petua-petua orang-orang lama yang mungkin kita dapat jadikan sebagai rujukan tambahan kita selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berhati-hati dengan kemarau. Siapkan air sebanyaknya mungkin. Manusia mungkin boleh hidup jika manusia kekurangan beras, kekurangan roti dan gandum, tetapi manusia tidak akan dapat bertahan lama jika mereka kekurangan air. Jadi siapkan air bersih dengan mencukupi di rumah anda untuk dalam tempoh masa yang selama mungkin. Dan firasat saya yang terkini, ini adalah firasat saya ya, iaitu sebelum berlakunya musibah yang berkaitan dengan air, tidak kiralah sama ada api itu berkaitan dengan elektrik di rumah anda ataupun cuaca yang panas, dan jangan melakukan pembakaran terbuka, khususnya jika kebun atau tanah anda itu berdekatan dengan hutan tebal. Kita haruslah belajar daripada fenomena hutan terbakar di luar negara. Bukan saja boleh menyebabkan kerugian dan mengancam nyawa kita, bahkan juga
memusnahkan sumber alam dan sumber makanan kita. Sebagaimana anda yang telah maklum, situasi Ukraine dan Rusia sekarang dalam keadaan yang sangat genting. Jika penggunaan senjata nuklear ini digunakan dalam peperangan di Ukraine maupun di mana-mana belahan dunia kita ini, pastilah ia akan memburukkan lagi keadaan yang sedia ada. Jadi marilah kita doakan agar perkara ini tidak berlaku. Fenomena cuaca ekstrim ini akan berterusan dalam satu jangka masa waktu yang kita tidak dapat jangkakan. Jika berlaku lagi musibah yang seperti ini, tiba-tiba anda melihat pusaran angin di hadapan anda, tolong jangan panik. Sebaliknya, anda bacalah kalimah tarji' ini, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkanlah kalimah tarji' ini berulang kali dan mintalah kepada Allah perlindungan daripada berlakunya bencana daripada pusaran-pusaran angin ini. Mudah saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan anda juga boleh menggabungkan dengan kalimat kuwah, iaitu la haula wa la quwwata illa billah. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang menyebutkan kalimah la haula wa la quwwata illa billah akan menutup baginya pintu-pintu kedukaan. Bumi yang tidak sesuai untuk kita bertempat tinggal. Di kawasan yang anda mahu duduki ataupun tempat yang anda duduki tersebut, anda terbau masam tanah seperti bau makanan basi, makanya tempat anda itu tidak sesuai untuk diduduki. Dikatakan firasat orang-orang tua kita, makanya tempat tersebut akan mengundang banyak duka cita kepada kita. Ini bukanlah satu ramalan, ini bukanlah satu perkhurafat. Ini berdasarkan pengalaman orang-orang lama kita yang terlibat dengan banjir pada bulan Disember tahun lepas. Maka anda pertimbangkan untuk kekal tinggal di kawasan itu dalam tempoh beberapa bulan ini. Jadi janganlah anda menganggap terlalu serius. Kalau anda mahu mengambilnya sebagai satu sumber maklumat dalam anda untuk bertindak, dan tetapi anda sandarkan keyakinan anda kepada Allah dan penyerahan diri anda kepada Allah, makanya itu tidaklah menjadi masalah. Jika anda tidak mempunyai pilihan untuk keluar daripada kawasan yang banjir sebelum ini ke tempat lain, makanya anda bertawakallah kepada Allah. Rasulullah selalu membacakan kalimah tarjik ketika berlakunya musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kalimah quwwah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apabila berlakunya tanah jerlus, dibacakan kalimah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, makanya insya-Allah kita boleh selamat daripada tanah jelus tersebut. Musibah daripada unsur api ini boleh berlaku daripada keadaan cuaca yang panas ataupun kemarau, daripada ribut matahari, daripada jasad-jasad di alam semesta yang mengancam bumi, dan boleh juga lava di dalam perut bumi. Walaupun negara kita Malaysia tidak termasuk di dalam lingkaran api Pasifik, tetapi kita dikelilingi oleh lingkaran api Pasifik. Negara kita dikelilingi oleh negara-negara yang mempunyai gunung berapi yang aktif. Dan Laut Cina Selatan terdapat banyak gunung-gunung berapi yang tidak aktif, gunung-gunung berapi bawah laut yang meskipun ia tidak aktif, tetapi tuan-tuan, dengan keadaan fenomena cuaca dan juga keadaan gempa bumi yang berlaku di sana sini di seluruh dunia pada waktu ini, kita khawatir bahawa pada saat dan tahun dan bulan dalam kehidupan kita ini, gunung berapi itu aktif semula. Wa na'udzubillah wa min zalik. Untuk makluman anda, dasar Laut Cina Selatan belum lagi dipeta secara keseluruhannya. Anda masih ingat bagaimana kapal selam milik Amerika Syarikat telah berlanggar sesuatu di dasar Laut Cina Selatan. Submarine ataupun kapal selam Amerika tersebut mengalami kerosakan dan mencederakan 11 orang di dalamnya. Dan di dalam kenyataan tentang Amerika, mereka terlanggar sesuatu objek di dasar laut. Jadi tuan-tuan, Laut Cina Selatan ini masih menjadi misteri Nusantara yang terbesar bagi manusia-manusia barat dan juga kepada kita. Jangan disangka air yang tenang tidak ada buaya. Tidak akan berlakunya gelombang yang besar. Jika berlaku sesuatu di dasar laut dan di bawah laut kita, boleh menyebabkan dan akan menghempas pantai-pantai di Semenanjung dan juga di pantai di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak heranlah kalau kita lihat
pihak berwajib mengaktifkan latihan-latihan siren kecemasan dan juga mencadangkan kepada kita untuk menyediakan beg-beg kecemasan. Jauh daripada itu, persediaan, selain daripada persediaan material, bergerak ke tempat yang lebih tinggi, banyakin kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupakan kalimat-kalimat yang penting sewaktu musibah berlaku. Marilah kita membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat itu unsurnya penenang, unsurnya penyejuk. Sumber-sumber api yang boleh menyebabkan musibah, tsunami dan sebagainya, marilah kita membanyakkan membaca selawat ke atas Nabi. Jangan dengki kepada haiwan, jangan mengazab kucing, jangan menghalau kucing yang mungkin dia berak di halaman rumah anda. Anggaplah itu satu ujian kepada diri anda. Bersihkanlah dengan baik-baik. Jangan berdendam kepada haiwan kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, buatlah sesuatu kebaikan yang ekstra. Kerana Islam itu, kalau kita buat ekstra dalam perkara yang kebaikan, makanya Allah memberikan rahmat dan pertolongan kepada kita. Terima kasih kepada anda yang menonton sampai ke minit dan saat ini. Jika anda belum subscribe, anda boleh subscribe, like dan share supaya segala kebaikan dan manfaat daripada video-video di channel ini dapat disebarkan seluas mungkin dan mendapat manfaat bagi ramai orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.